Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan akan terus dipertahankan. Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Perkara ini menjelaskan kedudukan dan peranan agama Islam yang amat besar dan signifikan dalam negara bangsa Malaysia. Tetapi, agama Islam hendaklah diamalkan dengan ilmu berteraskan Al-Quran dan Sunnah serta kefahaman yang sahih. Ini bermakna pendidikan Islam memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan penganutnya. Menyedari pentingnya pendidikan Islam, adakah pendidikan Islam telah berkembang di Malaysia atau tidak? Tambahan pula, Malaysia pernah dijajah oleh Barat yang membawa syiar Gold, Gospel and Glory. Jadi, adakah penjajahan telah meranapkan ajaran Islam atau sebaliknya membawa nilai tambah positif kepada pendidikan Islam? Dan persoalan yang paling besar, apakah pendidikan Islam benar-benar dititik beratkan dalam pembangunannya setimpal dengan kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia? Bagi menjawab persoalan tersebut, kita perlu memahami latar belakang dan sejarah pendidikan Islam di Malaysia. Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat bila ianya bermula. Hanya dapat diperkirakan bahawa seiring dengan datangnya Islam ke Tanah Melayu pada abad ke-14 dan secara langsung pada saat itu pendidikan Islam bermula. Hal ini didasari dengan fakta sejarah bahawa Raja Melaka pertama yang bernama Paravis Semara yang kemudiannya dikenal sebagai Mengkat Iskandar Shah setelah memeluk Islam pada tahun 1414 Masihi, maka saat itulah bermulanya sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu. Dengan masuknya Islam sang raja, maka para pembesar kerajaan beserta rakyatnya telah turut mengikuti. Berusaha memahami kandungan ajaran Islam, raja dan pembesar kerajaan telah belajar dengan para ulama dan pendakwah yang datang ke Melaka. Raja-raja Melaka yang lain mengikuti jejak Raja Melaka dengan beragama Islam. Pada saat itu, istana kerajaan dijadikan pusat kegiatan mendalami keilmuan Islam kerana cintanya raja dan rakyat terhadap ajaran Islam. Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas pengajian Al-Quran yang merupakan pelajaran utama kepada semua lapisan masyarakat ketika itu, walaupun tidak dilakukan secara formal. Pada waktu itu juga, diperkenalkan huruf Jawi bagi memudahkan penduduk tempatan mempelajari huruf-huruf Arab yang menjadi tunjang kepada pembacaan Al-Quran. Pada peringkat awal, kelas pengajian Al-Quran dilakukan di rumah guru yang mengajar Al-Quran. Apabila bilangan pelajar mulai bertambah, kelas Al-Quran kemudiannya berpindah ke surau dan masjid. Struktur pendidikan dan kurikulumnya ditekankan pada kemampuan membaca, menulis dan mengajar Al-Quran. Selain Al-Quran yang menjadi pengajian dasar, pendidikan Islam di Melaka terus berkembang apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu fiqah, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf dan falsafah Islam sebagai kurikulumnya. Pada fasa itu, sistem pendidikan Islam sudah berbentuk pondok. Tempoh kependudukan Barat di Tanah Melayu dimulai ketika jatuhnya Kerajaan Melaka pada 1511 Masihi. Bangsa Melayu memasuki zaman kegelapan, perkembangan bidang ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan pendidikan mengalami hambatan. Penaklukan bangsa Barat ke Tanah Melayu merupakan usaha mereka untuk menghalang perkembangan dakwah Islam sekaligus menyebarkan ajaran Kristian kepada penduduk. Walaupun para penjajah tidak berjaya menukar akidah umat Islam yang sudah dipengaruhi dan dibentuk dengan konsep Islam yang sebenar, kedatangan mereka sedikit sebanyak mengganggu kukat perjalanan sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu. Pada ketika penguasaan penjajah, kegiatan syiar Islam dan pendidikan Islam menjadi terhalang. Ada yang berpendapat kegiatan dakwah pada saat itu terpaksa dilakukan secara rahsia untuk menghindari ancaman larangan dari pihak penjajah. Dakwah ini memuncak pada tahun 1854, di mana sekolah Al-Quran yang berbentuk pondok mulai diambil alih oleh pemerintahan Inggeris. Sekolah-sekolah agama diberikan bantuan penuh oleh pemerintah, tetapi dengan syarat sekolah itu harus memberikan pelajaran membaca, menulis dan ilmu hisab di samping mata pelajaran agama dan membaca Al-Quran. Bangunannya digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi dan seterusnya, sekolah Al-Quran dilaksanakan pada waktu petang di tempat yang sama. Usaha ini dianggap bertujuan untuk menjauhkan pendidikan Islam dari kehidupan masyarakat setempat. Jadi, pendidikan pada masa penjajahan terdapat dua sistem pendidikan yang berlawanan, iaitu sekolah kebangsaan sekular dan pendidikan Islam. Walaupun sekolah kebangsaan sebagai sistem pendidikan yang mendapat sokongan penuh penguasa, namun tetap kurang mendapat sambutan dari bangsa Melayu kerana dianggap dapat merosak hidangan mereka. Namun di sisi lainnya, sistem pendidikan Islam yang berbentuk pondok tidak mendapat bantuan oleh pemerintah Inggris, namun ia tetap diminati masyarakat. Usaha pemerintah Inggris yang membuka sekolah Melayu di pagi hari awal mulanya kurang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, penguasa tidak putus asa. Mereka menjanjikan bahawa para lulusan sekolah Melayu nantinya akan mendapat kerja sebagai pegawai, polis dan sebagainya. Akhirnya, pada penghujung tahun 1930-an, golongan orang Melayu mulai tertarik untuk mengikuti sekolah di sekolah Melayu dan sekolah Inggris. Walaupun pihak penjajah dapat mendirikan sekolah Melayu dan menyingkirkan sekolah Al-Quran di waktu petang, masyarakat Melayu tetap mempertahankan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama dan bangsa.
Mereka berhasil mempertahankan institusi tradisional. Sistem pendidikan Islam masih menjadi pilihan utama para pemuda. Bahkan, beberapa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ke luar negara seperti Patani, Mekah, Mesir, dan negara Islam lainnya. Bertitik tolak daripada sistem pondok, pendidikan Islam diperkemas lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi, dan pejabat pentadbiran. Pemahaman pandangan dalam memahami dan mempelajari Islam yang dibawa oleh para pelajar yang baru pulang dari Universiti Al-Azhar bahawa memahami Islam harus lebih menyeluruh. Gagasan mereka dimanifestasikan dengan mendirikan madrasah. Salah satu seorang tokoh yang terlibat dalam usaha mengubah sistem pendidikan yang lebih sistematik adalah Syekh Al-Hadi, di mana pada tahun 1906 telah mendirikan madrasah di Bukit Mertajam sebelah Perai. Pada tahun 1907 mendirikan madrasah Iqbal di Singapura. Pada tahun 1952, satu ordinan pelajaran telah digubal yang dinamakan sebagai Ordinan Pelajaran 1952. Dalam ordinan tersebut diadakan peruntukan Seksyen 70 mengenai pelajaran agama Islam dan menjadikannya sebagai sebahagian kursus pelajaran di sekolah bantuan kerajaan. Pelajaran agama Islam terus mendapat perhatian yang wajar daripada kerajaan apabila Syur Penyata Jawatan Kuasa 1956 Laporan Razak mencadangkan agar mana-mana sekolah yang jika murid-muridnya tidak kurang daripada 15 orang yang beragama Islam, maka pelajaran agama yang diberikan kepada mereka hendaklah dibawa peruntukan oleh kerajaan. Cadangan tersebut diterima oleh kerajaan dengan dimasukkan dalam Seksyen 49 Ordinan Pelajaran 1957, dan itu turut ditetapkan bahawa sekolah yang mempunyai murid Islam melebihi 15 orang diwajibkan mengadakan kelas agama Islam. Peruntukan masa juga ditetapkan untuk kelas agama Islam iaitu sekurang-kurangnya 2 jam seminggu. Setelah kemerdekaan pada tahun 1967, berdasarkan cadangan-cadangan Laporan Rahman Tadib 1960, Akta Pelajaran 1961 mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan menyediakan pendidikan agama Islam. Belanja kewangan untuk pendidikan Islam ditanggung oleh Kementerian Pendidikan. Pada tahun 1962, yaitu tahun Akta Pelajaran 1961 mula dikuatkuasakan, pelajaran agama Islam telah diadakan dalam jadual waktu pelajaran biasa kepada murid-murid yang beragama Islam dengan peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 menit seminggu. Di Malaysia, segala permasalahan agama Islam ada di bawah pengawasan yang di-Pertuan Agong dan Raja Melayu. Bahan pelajaran pendidikan Islam hendaklah disetujui oleh Majlis Raja sebelum diterapkan di sekolah-sekolah. Sebuah jawatan kuasa dibentuk pada tahun 1967 yang terdiri dari Wakil Kementerian Pendidikan, Perguruan Tinggi Islam dan sekolah-sekolah agama kerajaan negeri untuk menyusun bahan pelajaran pendidikan Islam. Bahan pelajaran tersebut pula dilaksanakan pada tahun 1968. Isi kandungan pelajaran disesuaikan dengan tahap usia murid dan kemampuan berfikir mereka. Semenjak daripada pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pelbagai dasar laporan dan pelan berkaitan pendidikan telah wujud dan mempengaruhi pendidikan Islam. Kita dapat lihat pelbagai usaha dan rancangan yang dilaksanakan demi memakmurkan dan memantapkan lagi pendidikan Indonesia. Dan ciri-ciri usaha tersebut adalah bersesuaian dengan zaman dan tuntutan pada suatu era. Hampir semua dasar kerajaan Malaysia tersebut memberi impak kepada pendidikan Islam, cuma berbeza pemberataannya dan fokus bagi setiap satu dasar. Semua dasar-dasar dan upaya tersebut diwujudkan dan dilaksanakan dengan niat yang satu, iaitu memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia agar mampu berkembang dengan mampat. Jadi kita tidak boleh menyatakan bahawa semua aspek dan elemen dalam pendidikan sudah berkembang dan berubah kerana perkembangan dan perubahan dalam pendidikan itu berkaitan rapat dengan masa dan zaman. Maka, keperluan sesuatu dalam pendidikan akan sentiasa berubah dan memiliki kemungkinan yang besar untuk satu elemen bertambah ataupun menjadi tidak relevan. Sebagaimana semasa zaman penjajahan ajaran Islam mengalami transformasi dengan menyerap elemen baharu dalam pendidikan Islam yang mana telah memberikan impak positif hasil daripada penjajahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Meskipun kedatangan penjajah adalah dengan motivasi antara yang utama melumpuhkan ajaran Islam dan menyebarkan dakwah Kristianiti, tetapi perkara sebaliknya yang berlaku apabila pada ketika itu asalkan daripada penjajah memaksa umat Islam di tanah Melayu menyerap elemen ekonomi dalam pendidikan Islam yang menjadikan pendidikan Islam berkembang menjadi lebih menyeluruh dalam menyingkapi kehidupan seperti pendidikan yang tradisionalis sebelumnya, sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini di awal dokumentari. Dan sehingga kini aspek ini dalam pendidikan Islam semakin giat diperkembangkan dengan salah satu contohnya iaitu gerakan gagasan Islamisasi ilmu. Satu lagi bukti ialah dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang dilaksanakan untuk tempoh tahun 2013 hingga tahun 2025 terdapat 11 anjakan transformasi. 10 daripada anjakan transformasi tersebut adalah bersangkutan dan memiliki hubungan langsung kepada pendidikan Islam. Jadi, seiring dengan kemungkinan perubahan positif yang relatif ini, sekarang yang membimbangkan juga adalah gelombang era baharu yang mendatang di mana cabaran juga akan lebih menduga. Pembangunan pendidikan Islam yang memperangsangkan selama beberapa abad juga dicabar dengan globalisasi dan polarisasi dunia kini. Persoalannya, adakah transformasi dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia kini cukup bersedia dalam perlumbaan antara cabaran dan penyelesaian? Adakah transformasi dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia kini cukup bersedia dalam perlombaan antara cabaran dan penyelesaian?